Goers, selamat datang ke Kupi-Kupi Go Seram. Ini adalah sebuah segmen yang saya rehatkan untuk beberapa ketika. Sekarang ni saya kembali dengan kisah-kisah perkongsian seram. Saya tahu banyak hutang-hutang saya dengan goers semua, dengan peminat Kupi-Kupi Go Seram. Kisah-kisah yang tidak disambung, bahagian 2, bahagian 3, saya akan cuba sambung dan habiskan kisah-kisah tu di sini. Selain tu berkongsi juga kisah-kisah pengalaman seram kepada goers semua. Macam juga kisah pada malam ini, kisah seorang pelajar yang belajar dari Zoom, tapi dia berhadapan dengan kisah pengalaman yang menakutkan melalui sesi Zoom yang disertai dia. Itu adalah perkongsian kita pada malam ni. Tapi sebelum tu, ingin saya war-warkan malam ni kita ada sponsor daripada Maxis dengan Maxis Home 4G Wi-Fi. Saya akan terangkan secara terperinci tentang apa itu Maxis Home 4G Wi-Fi. Tapi sebelum tu, kita teruskan dengan perkongsian pada malam ini. Malam ni aku ada kisah perkongsian untuk kamu semua. Perkongsian tentang pengalaman yang aku alami semasa COVID ni. Pertama sekali izinkan aku perkenalkan diri aku. Nama aku Troy. Nama samaran lah Troy. Di college orang panggil Troy. Di kampung orang panggil Ijoy-Ijoy je. Untuk student-student di college, kami cara belajar pun dah berubah. Cara kami belajar kena panggil ODL. ODL tu Online Distance Learning. Maksud dia belajar online lah. Selalu kami akan pakai Zoom. Belajar dari ODL ni keperluan dia untuk markah kelas kami. Jadi semua link-link Zoom ni akan diberikan di email. Tersusun dan senang kami cari. Dalam banyak-banyak kelas Zoom ni, ada satu kelas Zoom yang aku rasa pelik sikit. Link pada link Zoom ni dihantar dari email yang lain. Bukan email dari pihak college. Ini adalah link kepada kelas Miss Julia. Menurut maklumat di dalam email tersebut, Miss Julia ni lecturer part-time. Jadi tiada di antara kami yang pernah jumpa dengan dia sebelum ni. Senang cerita, dia ni orang barulah. Dipanggil pun sebab kelas yang dia ajar ni beberapa orang je yang ambil. Ada dalam 4 atau 5 orang je kalau tak silap aku. Jadi macam biasa, kami akan kena bagi masa tertentu untuk online. Contohnya pukul 9 pagi, pukul 10 pagi, pukul 12 dan setiap jam ni adalah kelas-kelas yang tertentu. Siapa yang tak online, markah akan kena potong. Selalunya kelas Zoom ni dalam 1 jam, paling lama pun 2 jam macam tu. Tapi aku rasa pelik. Bila Miss Julia ni, dia buat kelas dia pukul 9 malam setiap malam Jumaat. Alasan dia, pagi dia ada kerja, malam baru dia free buat kelas. Iyalah, lecturer part-time kan. Jadi, setiap kali kelas, semua orang kena on kamera komputer diorang supaya masing-masing boleh tengok masing-masing. Itulah keperluan dia. Bila semua dah on kamera, kami pun dengar Miss Julia terangkan itu ini pasal subjek kami. Aku ni tak kenal sangat juga dengan Miss Julia ni, tapi aku perasan dia ni dalam lingkungan mungkin 30-an, dah kahwin dan ada seorang anak. Macam mana aku tahu? Sebab anak dia akan selalu duduk di belakang dia setiap kali dia mengajar. Mungkin anak dia ni dalam lingkungan 3 ataupun 4 tahun macam tu. Dia duduk taklah dekat sangat, belakang sikit di kawasan yang malap-malap. Tak terang sangat. Tapi kami bolehlah nampak kelibat anak dia tunggu Miss Julia habis mengajar. Biasalah budak-budak kan manja, menunggu nak didodoikan tidur lah tu. Sehinggalah ada satu sesi tu. Macam biasa, Miss Julia ni tengah mengajar. Anak dia pula duduk di belakang. Tiba-tiba, aku perasan anak dia berdiri. Mata aku pun teralih melihat kelibat anak dia di belakang tu. Apa yang pelik? Aku nampak badan anak dia terangkat. Maksud aku terangkat di sini, terapung. Iya, kaki tak cecah lantai. Mata anak dia merah dan tubuh badan dia terapung-apung. Tiba-tiba, kamera dan jaringan internet Miss Julia terputus. Kami semua hairan dengan apa yang jadi. Goers, apakah kisah sebenar di sebalik penampakan karakter kita pada malam ini? Apa yang terjadi dengan Cikgu Julia? Tapi sebelum saya teruskan dengan perkongsian kita, ingin saya perkenalkan Goers dengan sponsor kita pada hari ini, iaitu Maxis Home 4G Wi-Fi. أشهد أن لا
ilaha illallah. Asyhadu an la. Buat hal lagi. Inilah masalah internet sekarang ni. Bayar mahal-mahal tapi tak boleh harap. Yalah, kita sekarang pandemik ni banyak di rumah, kita tengok movie, kita main game. Jadi kita perlukan satu plan internet yang boleh diharap. Macam Maxis Home 4G Wi-Fi. Apa yang menarik, produk ni layak dengan jaringan prihatin. Tebus subsidi bernilai 180. Dengan Maxis Home 4G Wi-Fi, kita boleh mendapatkan unlimited internet. Bukan itu sahaja, antara tawaran kegemaran saya ialah pemasangan plug and play. Kita tak perlu ada coverage fiber. Kita dapatkan Maxis Home 4G Wi-Fi, kita plug and play, lepas tu kita dapat connect ke internet. Dan yang paling penting, tiada kontrak 24 bulan. Kalau kita tambah RM98 sebulan, kita boleh mendapatkan unlimited data di telefon bimbit kita. Bukan itu sahaja, kepada mereka yang sedang mencari TV untuk rumah anda, dengan RM79 sebulan, anda boleh membawa balik Samsung TV 50 ataupun 65 inci. Rangkaian Maxis Home 4G Wi-Fi ini di seluruh Malaysia. Jadi tunggu apa lagi, sertai saya dan pelanggan pelan Maxis Home 4G Wi-Fi dengan melayari link yang akan saya tinggalkan di description di bawah, ataupun kamu boleh tengok di sini untuk tahu dengan lebih lanjut lagi. Saya sarankan kepada anda semua, kepada mereka yang tengah cari internet tu, bolehlah check it out, Maxis Home 4G Wi-Fi. Okay guys, itu dia sponsor kita pada hari ini, Maxis Home 4G Wi-Fi. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan dengan perkongsian kisah seram kita malam ini. Beberapa minit kemudian, Miss Julia online balik. Maaf katanya, rumah dia blackout kejap. Kami yang hairan tadi, kami tanyalah, Miss Julia okey ke tidak? Dia cakap okey je. Lepas tu ringan mulut aku bertanya, anak Miss okey kah? Lepas aku tanya ni, raut wajah Miss Julia berubah. Dahi dia berkerut dan dia tanya balik, anak? Anak siapa? Aku jawablah, anak Miss lah yang duduk di belakang selalu tu kan. Aku nampak raut wajah Miss Julia berubah. Muka dia nampak pucat gila. Tergetar-getar dia menjawab, Saya belum kahwin. Saya duduk sendiri. Kami semua terkejut gila. Habis tu aku tanya siapa yang selalu duduk di belakang Miss masa Miss mengajar. Miss Julia berkeras, dia duduk berseorangan, tak ada siapa di rumah kecuali dia sendiri. Malam tu, kelas Miss Julia sekejap je. Beberapa minit selepas tu, dia habiskan kelas dan offline, meninggalkan kami tertanya-tanya apa yang terjadi. Malam tu aku tak dapat tidur sebab tertanya-tanya persoalan apa yang jadi tadi. Siapa di belakang Miss Julia? Sehinggalah hari Khamis, minggu seterusnya, kami online lagi dengan Miss Julia. Mood dia kali ni lain sikit sebab apa yang berlaku minggu lalu. Kali ni kami tak nampak sesiapa di belakang Miss Julia, tapi mata aku masih melingkar-lingkar mencari kalau ada orang di belakang dia. Memang aku tak fokus dengan apa yang dia ajar tu. Adalah dalam 45 minit berlalu, semuanya macam biasa saja. Tiba-tiba, di belakang Miss Julia ada tergantung sepasang kaki. Ini bukan kaki budak kecil, tapi kaki seorang dewasa. Kaki yang pucat tergantung macam orang tu menggantung diri. Tapi dari skrin Miss Julia kami dapat tengok sebahagian je kaki dia. Masa ni Miss Julia kusyuk mengajar, dia tak tengok skrin langsung. Kami semua ni dah pucat gila. Ada yang takut sampai tutup laptop. Aku dan yang masih lagi online ni terkejut tengok sepasang kaki tu berhayun perlahan-lahan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sampailah tiba-tiba yang tergantung tu terhempas ke lantai. Ini mengejutkan Miss Julia. Dia toleh ke belakang dan menjerit. Itu adalah tubuh badan seorang wanita yang bergaun tidur berlumuran darah dengan tali tergantung di leher dia. Miss Julia menjerit melihat susuk tubuh tu yang tiba-tiba terjatuh di belakang dia. Tapi yang paling menyeramkan, kami semua nampak wanita yang terjatuh tadi tu bangun perlahan-lahan.
Di sini, kami dapat lihat raut wajah wanita tu. Benda tu, mata dia merah, terbeliak, besar. Raut wajahnya garam dan menyeramkan. Dan sekali lagi, kamera Miss Julia terpadam, sekali lagi meninggalkan tanda tanya. Apa yang jadi dengan Miss Julia? Dia ni tinggal di rumah puaka ke atau apa? Kami berbincang sesama sendiri tentang kejadian yang kami saksikan di rumah Miss Julia. Ada salah seorang di antara kami yang memutuskan untuk menghantar laporan ke pihak kolej. Manalah tahu kalau jadi apa-apa dengan Miss Julia. Salah seorang kawan aku hantar email dengan pihak kolej. Kami laporkan apa yang terjadi. Email balasan dari pihak kolej ni yang buat kami semua terkejut. Di dalam balasan email tu, pihak kolej cakap, mana ada lecturer yang bernama Julia. Kelas yang kami hadir tu pun, pihak kolej tidak tahu menahu. Masa baca balasan email tu, bulu roma aku berdiri. Apa ni semua? Kenapa selama ni sesi Zoom dengan Miss Julia macam betul je dia ajar? Siapa wanita tu? Kenapa kelas dia tidak dicatatkan persoalan yang paling mengelirukan? Apa yang terjadi dengan dia? Sehinggalah tiba hari Rabu minggu seterusnya. Kami mendapat arahan untuk tidak ikut lagi sesi Zoom bersama Miss Julia. Tapi aku rasa berdebar pula menunggu detik 9 malam di depan komputer. Aku berfikir tentang apa yang terjadi di waktu inilah. Pukul 9 malam, kami selalunya akan menghadiri kelas online Miss Julia. Laptop di depan aku. Tiba-tiba, aku mendapat permintaan untuk menyertai satu sesi Zoom dan yang meminta ialah Miss Julia. Badan aku keras, tubuh aku lemah longlai. Bermain di persoalan aku, perlukah aku terima sesi Zoom dari Miss Julia ni atau aku abaikan saja? Naluri aku kuat untuk tahu apa yang jadi dengan dia dan mungkin juga aku boleh tanya dia dan dapatkan penjelasan kenapa dia buat semua ni. Semata-mata mahu menipu dan menakutkan kami. Tangan aku tergetar-getar mencapai mouse. Aku kuatkan semangat aku untuk klik terima. Sekarang di depan laptop, skrin Miss Julia terpapar. Skrin dia malap gelap. Aku bersuara, "Hello?" Tiada orang yang menjawab. "Miss Julia, apa yang jadi dengan Miss?" Aku bertanya dengan Miss Julia. Aku dijawab dengan satu suara wanita yang garau. "Jangan kau risau. Apa di belakang aku? Kau patut risau. Apa yang di belakang kau sekarang?" Tiba-tiba aku terdengar ada bunyi sesuatu yang terhempap ke lantai di belakang aku. Bunyi itu padat. Bunyi itu macam seseorang yang jatuh. Aku takut untuk menoleh ke belakang. Melalui monitor di komputer aku boleh lihat pantulan ada sesuatu di belakang aku. Sesuatu yang perlahan-lahan bangun. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada malam ini. Kopi-Kopi Go Seram kembali lagi. Pastikan anda kasih tahu kawan-kawan kamu yang lain. Di sinilah kita akan berkongsi kisah-kisah seram yang akan menemani malam anda sebelum anda masuk tidur, yang tengah drive, yang tengah kerja. Dan kisahlah kamu buat apa, tapi saya di Kopi-Kopi Go Seram akan cuba menemani malam anda dan juga berkongsi kisah pengalaman daripada anda. Akan lebih banyak lagi perkongsian menarik di Muat Naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi-Kopi Go menarik setiap hari.